terlibat dalam perbahasan bajet 2016. Bajet 2016 adalah tahun pertama dalam rancangan Malaysia ke-11 dan merupakan langkah pertama dalam pusingan terakhir menjelang tahun 2020. Bajet ini telah peruntukan sebanyak 265 bilion ringgit dan antaranya 52 bilion untuk pembangunan. Semasa pembentangan RMK 11 5 bulan sebelum ini, iaitu pada 21 hari bulan Mei 2015, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menetapkan beberapa sasaran ekonomi makro, khususnya pertumbuhan KDNK sebanyak 5 hingga 6% tahun dan pendapatan negara kasar per kapita pada $15,000 Amerika menjelang tahun 2020. Jelas, bajet 2016 menunjukkan bahawa kedua-dua indikator ekonomi ini tidak akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi dijangka hanya 4 hingga 5% dan KDNK per kapita mengikut dolar Amerika pada tahun 2014 adalah 10,111 dan dijangka akan turun sehingga 9,396 dolar Amerika dan pada tahun 2016 dan bukan meningkat. Walaupun kedudukan ekonomi dalam keadaan yang tidak menentu dan kritikal, bajet kali ini adalah bajet seperti biasa, iaitu business as usual dengan izin. Gajah di dalam bilik terlepas pandang, elephant in the room. Dua perkara yang mengkaburi kedudukan ekonomi tidak diberi perhatian yang khusus dalam bajet 2016. Yang pertama, kebetulan kedudukan ekonomi negara diambang krisis. Yang kedua, hutang 1MDB sebanyak 42 bilion ringgit dan wang 2.6 bilion ringgit di dalam akaun peribadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kedudukan ekonomi negara memang diambang krisis kerana nilai mata wang ringgit yang jatuh dan harga minyak mentah dan harga kelapa sawit dan getah yang kian menurun. Bajet 2016 sepatutnya mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah krisis ekonomi akibat nilai ringgit merosot dan prestasi ekonomi negara-negara perdagangan utama Malaysia seperti China, Jepun dan Kesatuan Eropah yang tidak menentu. Sasaran defisit 2016 adalah 3.1% dari KDNK dan ini merupakan defisit selama 19 tahun berturut-turut. Dan akibat ini, hutang kerajaan persekutuan telah meningkat sehingga 647.5 bilion ringgit Malaysia, iaitu 54% daripada KDNK. Satu tahap yang paling tinggi sekali dalam sejarah. Sekiranya diambil kira hutang yang dijamin oleh kerajaan contingency liability yang sejumlah 175.8 bilion ringgit, jumlah tanggungan hutang adalah sebanyak 822 bilion ringgit dan ini adalah 69% daripada KDNK. Seperti mana yang disebut oleh Kelana Jaya tadi, tidak termasuk letter of support yang dijamin oleh kerajaan. Kos khidmat hutang setiap tahun adalah sebanyak 26.7 bilion ringgit setahun dan ini tidak termasuk jumlah khidmat hutang 1MDB sebanyak 2.7 bilion ringgit setahun. Hasil kerajaan juga jatuh kerana harga minyak dan gas serta komoditi yang menurun. Harga minyak mentah dan gas menurun sebanyak 50%, kelapa sawit sebanyak 25% dan getah sebanyak 20% berbanding dengan setahun yang lalu. Hasil dari minyak dan gas kepada kerajaan merosot sebanyak 30 bilion ringgit. Walaupun kerajaan menyimbangkan pendapatan dengan pelaksanaan GST dan kenaikan tarif elektrik, harga petrol dan tol, ini bermakna rakyat biasa yang menanggung impak
penurunan hasil minyak dan gas. Walaupun kerajaan janji untuk meningkatkan status ekonomi B40, pada realiti beban GST dan kenaikan harga barang adalah yang paling berat sekali untuk golongan B40. Oleh kerana pendapatan mereka yang rendah, khususnya pendapatan boleh guna dengan izin disposable income yang tipis. Soalan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dari jumlah 39 bilion ringgit keseluruhan hasil GST, berapakah peratusan GST yang dikutip dari kalangan 12 juta rakyat B40 ini? Beban yang ditanggung oleh rakyat jelas terlihat dengan peningkatan hutang isi keluarga yang dulunya 86.8% pada tahun 2014 kepada 88.1% KDNK pada akhir Ogos 2015. Kita sepatutnya mengharapkan satu bajet bertema intervensi krisis yang dapat meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan B40. Satu bajet yang mengurangkan ketirisan dan perbelanjaan mengurus, dan satu bajet yang dapat merangsangkan pertumbuhan ekonomi. Soalan saya yang spesifik. Pertama, kenapa dalam suasana sedemikian SPRM, peruntukan untuk SPRM dikurangkan daripada 250 juta ringgit kepada 250 juta ringgit? Yang kedua, apakah status pelaksanaan bajet berasaskan outcome di kementerian-kementerian berkenaan, dan kenapa dasar ini tidak diperluaskan kepada semua kementerian dan agensi kerajaan? Ketiga, kenapa program PLKM masih diteruskan dengan perbelanjaan 360 juta ringgit dalam keadaan bajet yang menekan, sedangkan jenis program baru ini boleh dilaksanakan oleh agensi-agensi yang sedia ada di Kementerian Belia dan Sukan, di Kementerian Sumber Malaysia ataupun di Kementerian Pendidikan. Isu yang kedua yang menjadi gajah di dalam bilik adalah skandal 1MDB dan sumbangan 2.6 bilion ringgit dalam akaun peribadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Skandal 1MDB dan sumbangan tersebut bagai jerubu yang mengkaburi landscape politik dan ekonomi tanah air, sehingga isu ini menjadi isu utama di dalam dan di luar negara. Semasa persidangan antarabangsa IACC pada 2 hingga 4 hari bulan September yang lalu, yang kebetulan anjuran bersama kerajaan Malaysia, isu ini dibangkitkan berulang kali. Semasa persidangan tersebut, ucapan daripada Presiden Transparency International Jose Ugas, dengan izin, dia berkata, "No one can be in Malaysia and not to be aware of the corruption allegation of recent months and how damaging they are to the country. There is a corruption crisis here. In recent weeks, we have seen the Attorney General who was critical of the government suddenly replaced, the 1MDB task force suspended, investigators at the Anti-Corruption Commission arrested or transferred, and newspapers suspended for reporting on the matter." Ucapan Qobos Diswat, Managing Director Transparency International, pula berkata dengan izin, "Only the truth will restore trust. Malaysians deserve that urgently, and the pain has to be stopped." Mengikut Elina Pemfilowa, Vice Chair Transparency International, dengan izin, "And we agree with the thousands of Malaysian people who took to the streets last weekend to support the call that Prime Minister must answer that very simple question of $700 million that went into his personal bank account." Dengan kritikan sedemikian, di manakah letaknya maruah kita sebagai rakyat Malaysia apabila Perdana Menteri Malaysia dimalukan secara terbuka
di depan pintu kita sendiri. Sehingga kebenaran didedahkan jerebu tidak akan berakhir. Malangnya, sepanjang skandal tersebut, institusi-institusi seperti media, SPRM, pejabat peguam negara, PDRM khususnya cawangan khas Bank Negara Malaysia diserang ataupun dilenyapkan. Institusi parlimen yang seharusnya mendekatkan keadilan juga gagal. Ahli parlimen yang tidak setuju dengan tindakan speaker dilarang menghadiri parlimen. Ahli parlimen yang bersuara di luar parlimen pula disiasat dan di-charge di bawah akta hasutan. Jawapan kepada skandal RM 2.6 bilion itu sebenarnya mudah dan pasti. Yang amat berhormat pekan ada jawapan dia. Yang dituntut oleh rakyat adalah kebenaran. Kenapa susah sangat untuk mendedahkan identiti individu yang memberi sumbangan 2.6 bilion ringgit itu? Bagaimana SPRM dapat menentukan itu bukan suapan sekiranya identiti dan niat penerima tidak dikenal pasti? Kemana baki wang tersebut pergi? 11 akaun peribadi di Private Banking yang amat berhormat pekan ditutup pada 30 hari bulan Ogos 2013. Bagaimana SPRM boleh kenal pasti bahawa wang tersebut bukan kegunaan peribadi apabila baki wang tersebut tidak dapat dikesan? Kenapa perbelanjaan CSR sebanyak 42 juta ringgit oleh SRC International Sdn Bhd yang pernah menjadi anak syarikat 1MDB itu boleh masuk ke akaun peribadi yang amat berhormat Perdana Menteri? Saya pasti jawapan-jawapan itu mudah saja. Dalam isu 1MDB, saya ingin merujuk kepada laporan tahunan 2013 dan 2014 International Petroleum Investment Company, IPIC. Sepang bangun. Sila. Ya, sila. Terima kasih kepada Tok Si Speaker. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Gopeng. Saya ingin tanya Gopeng berkenaan dengan wang 2.6 bilion yang dimasukkan dalam, didepositkan dalam akaun peribadi pekan Perdana Menteri. Setuju tak dengan saya Gopeng bahawa di bawah akta swadaya pencegahan rasuah saya bacakan seksyen 23, iaitu kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan. Mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan, sama ada bagi diri sendiri, saudaranya atau sekutunya melakukan satu kesalahan. Dan bagi maksud subsection itu, seorang pegawai hendaklah dianggap, ni dia panggil presumption, sehingga akasnya dibuktikan telah menggunakan wang, menggunakan jawatan kedudukannya untuk apa suapan. Maksudnya berdasarkan seksyen ini, saya katakan bahawa memang ada reasonable basis, ada foundation, asas yang kuat untuk Perdana Menteri disiasat. Sebab beliau adalah seorang pegawai badan awam, Perdana Menteri. Saya telah tanya, tapi bulan depan lagi, mungkin melalui Gopeng, ada tak pihak polis siasat, paling kurang panggil Perdana Menteri? Setakat ni tak ada. Kalau ada, tentu masuk dalam surat khabar dan sebagainya. Jadi kita ingin tanya, kenapakah tidak ada siasatan dibuat? Paling kurang panggil Perdana Menteri, ambil keterangan. Saya hanya tegur sikit peguam negara, nak panggil polis lah, akta hasutan. Ni melibatkan 2.6 bilion. Kalau polis pun tak panggil, SPRM pun tak panggil, maknanya apa jadi pada negara kita? Minta komen. Terima kasih. Terima kasih Sepang. Saya setuju dengan pandangan Sepang tersebut. Sebab kalau kita lihat sebagai penjawat awam, saya nak tanya mereka yang memegang jawatan di civil service misalnya, mereka yang bekerja di JPJ, bekerja di custom, bekerja di mana-mana, pegawai polis, sama ada mereka boleh simpan akaun peribadi dan terima derma daripada orang awam? Ini jawapan dia jelas. Tak boleh. Dalam isu 1MDB, saya ingin merujuk kepada laporan tahunan 2013 dan 2014 International Petroleum Investment Company,
IPIC, sebuah syarikat kerajaan Abu Dhabi yang bersangkut paut dengan skandal 1MDB. Isu ini penting kerana 1MDB sedang menjalani penstrukturan semula dan dalam usaha untuk jual aset jana kuasa elektrik di bawah syarikat Edra Global Energy Berhad. Laporan IPIC merupakan dokumen awam yang boleh diperolehi di laman web syarikat tersebut. Dalam laporan tahunan 2013, nota 34 di bawah tajuk Other Liabilities, dengan izin, as part of the state-to-state relationship between the Emirates of Abu Dhabi and Malaysia, the company agreed in 2012 to guarantee the obligations of certain subsidiaries of 1MDB, a strategic development company wholly owned by the government of Malaysia, in respect of two financings in the energy and power sector amounting to $3.5 billion in total. In respect of these financings, the company benefits from back-to-back guarantees and support from 1MDB and has secured for its group the right: A. To acquire up to 49% stake in PowerTech Investment Holdings Sdn Bhd. B. To acquire up to 49% stake in the shares of 1MDB Energy Sdn Bhd, which holds 100% stake in Mastika Lagenda Sdn Bhd, a company which owns 75% stake in Kuala Langat Power Plant Sdn Bhd. Dalam laporan tahunan IPIC 2014, nota 41 berkenaan dengan 1MDB Guarantee, dan ini menuju kepada perkara yang berbangkit selepas laporan tahunan itu dibuat. Dengan izin, on 28 May 2015, IPIC, Ministry of Finance Incorporated Malaysia, and 1MDB entered into a binding term sheet that provides for the following principal matters. 4 perkara. Yang pertama, on 4th of June 2015, IPIC provided $1 billion to 1MDB for 1MDB to utilize immediately to settle certain of its liability. Kedua, from 4th of June 2015, IPIC has assumed the obligations to pay on an interim basis all interest due under two IPIC guaranteed 1MDB financings amounting to $3.5 billion in aggregate principal amount. Ketiga, upon the completion of the transfer of assets as described below, IPIC will directly assume liability of all payment obligations under the notes and forgive certain financial obligations of 1MDB Group to the IPIC Group. Keempat, by 30th of June 2016, IPIC is to have received a transfer of assets with an aggregate value of an amount which represents a sum of cash payment, the assumption of debt, and the debt forgiveness. Jumlah keseluruhan aset tersebut adalah $4.94 bilion US dollar, bersamaan lebih kurang 20 bilion ringgit Malaysia. Sekarang kita diberita bahawa 1MDB akan jual Edra Global Energy Berhad yang menjadi pemegang syarikat jana kuasa elektrik PowerTech Investment Holdings Sdn Bhd dan 1MDB Energy Sdn Bhd. Soalan saya, apakah kandungan binding sheet agreement pada 28 Mei 2015 di antara IPIC, Ministry of Finance Malaysia dan 1MDB? Khususnya, apakah aset-aset 1MDB yang akan diserahkan kepada IPIC menjelang 30 hari bulan Jun 2016. Nilai aset-aset tersebut lebih kurang 20 bilion ringgit Malaysia. Datuk Yang Ketua, ini merupakan dua isu utama yang saya bayangkan sebagai elephant in the room yang tidak
diberi perhatian dalam bajet 2016. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin bangkitkan soal isu pencen untuk Angkatan Tentera Malaysia. Memang sumbangan Angkatan Tentera Malaysia untuk menjamin keselamatan dan keamanan negara harus kita hargai. Yang amat berborak, Perdana Menteri telah umumkan bahawa pencen minima untuk pesara yang berkhidmat sekurang-kurangnya 25 tahun akan mendapat pencen minima RM950. Akan tetapi, kebanyakan pesara ATM bersara selepas 21 tahun dan bukan 25 tahun. Dan adakah mereka layak untuk menerima pencen minima? Khususnya mereka yang berpangkat rendah, khususnya berpangkat Pradet dan Lance Corporal. Isu yang kedua berkenaan dengan pencen. Saya juga melihat adanya ketidakadilan dari segi pencen yang diterima oleh pesara ATM yang bersara pada tahun 1992 berbanding dengan mereka yang baru saja bersara. Walaupun gaji semasa bersara kian meningkat mengikut tahun, kenaikan pencen tidak setimpal untuk mereka yang berpencen 20 tahun yang lalu. Sebagai contoh, seorang pegawai Warren 2 yang bersara tahun 1992 menerima pencen sebanyak RM1,200 sebulan, manakala pesara yang baru saja bersara, walaupun dengan kelulusan dan pangkat yang sama, menerima pencen sebanyak RM3,840 sebulan. 3 kali ganda kalau banding mereka yang bersara 20 tahun sebelum ini. Jadi bilakah MINDEF atau Kementerian Pertahanan akan selaraskan anomali dan ketidakadilan seperti ini? Dan isu terakhir sebelum saya tutup, semasa pembentangan bajet 2015 yang pada tahun yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah umumkan pengurangan cukai pendapatan syarikat kecil dan sederhana dari 20% ke 19% dan cukai syarikat dari 25% ke 24% pada tahun 2016. Kedua-dua dasar ini tidak disebut langsung pada kali ini. Dan adakah kadar cukai 2016 untuk cukai syarikat dan cukai pendapatan syarikat kecil dan sederhana yang diumumkan tahun lepas ini akan seperti mana yang diumumkan? Saya mohon penjelasan dalam isu tersebut. Dan akhir sekali, saya menolak bajet 2016. Sekian.